Yang saya hormati, bakal calon bagi Parlimen Bagan Datuk, Datuk Seri Samsul Iskandar dari Bandar Hang Tuah Jaya turun ke Bagan Datuk, and let us make him a giant killer di Parlimen Bagan Datuk. Salam sejahtera, salam harapan saya ucapkan kepada semua. Ane, ama, pelia kele, time kele, sekotile. Rumah Nandri Pakatan Harapan, Adriga. Wakadriga Harapan kali ini. Di Pawali Nawataku, saya ucapkan kepada semua. Saudara-saudari yang saya hormati, tadi saya dekat Sekincang. 4,000 orang hadir bersama. Yang amat berhormat Menteri Besar Selangor turun. Dan dia akan lawan pengkhianat nombor 1, iaitu Azmin Ali di Gombak. Datuk Seri Menteri Besar akan jadi giant killer number 1, Samsul Iskandar, giant killer number 2 di Bagan Datuk. Saudara-saudari sekalian, misi kita amat jelas sekali. Tanggal keramat 19 hari bulan November ini, kita ada misi yang cukup penting. Pertama, kita kena pastikan ekonomi negara kita pulih. Isu paling hangat malam ini adalah tentang ekonomi negara. Lihat sendiri mata duit ringgit kita. Waktu dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan, saya belajar dekat sebangku sekolah, saya masih ingat lagi. Ringgit kita tukar US dollar, 1 US dollar, RM2.50. Terima kasih. Ingat lagi? Ama, ingat lagi? Tang kecil, ingat lagi? Sekarang di bawah BN, ramai orang kata itu timbang. Apa maksud BN tahu? BN, bencana negara. Kerana bencana negara, ringgit bukan saja jatuh, harga barang naik gila. Kita tahu gaji tak cukup. Dan kita sekarang perlukan seorang Perdana Menteri baru yang betul-betul faham kepada ekonomi kita. Depan mata kita ada 3 calon kita. Yang pertama, jika timbang menang, bencana negara menang, siapa jadi Perdana Menteri? Siapa akan jadi Perdana Menteri? Lain bukan dari, mungkinlah, Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid nak jadi Perdana Menteri bukan untuk nak selamatkan tuan-tuan. Dia nak selamatkan diri dia. Pasal kes dia 47 kes rasuah, hari terakhir minggu depan. Minggu depan 10 hari bulan 11. Hari perbicaraan terakhir Ahmad Zahid. Oleh kerana itu dia ingat nak jadi Perdana Menteri supaya dia ada dua kuasa. Pertama, jika BN menang, siapa boleh pergi jumpa Duli Yang Maha Mulia Agong untuk bentangkan nama calon Perdana Menteri? You ingat ini Ismail Sabri ke? Tak mungkin. Yang akan dia letakkan nama diri dah sendiri. Pasal apa? Dia tak nak menjadi jiran Najib. Najib sekarang dekat Hotel Kajang. Lepas ini, Najib sekarang malam-malam panggil dia. Brother, when are you coming? Bila nak sampai? Jika BN menang 19 hari bulan November, yang saya tak amat bimbang dan takut, 20 hari bulan November ini, Najib keluar bebas dari penjara. Jangan anggap tak mungkin. Kerana ini adalah kuasa kerajaan, nanti dia akan pergi mohon untuk pengampunan. Jika kita tak mahu supaya pengamun negara terus bermaharajalela, inilah masa yang kita kena pastikan supaya Samsul Iskandar menang di Bagan Datuk, kerana mengikut semua penganalisis politik, jika Samsul Iskandar boleh menang dekat Bagan Datuk, kita akan menang Perak, kita akan menang seluruh Malaysia. Ini memang dah jelas. Ini sangat penting. Oleh kerana itu, misi pertama kita, jika kita nak pulihkan ekonomi negara, kita ada 3 calon Perdana Menteri. Pertama, timbang. Itu Ahmad Zahid. Okay? Tapi dia bukan nak selamatkan rakyat. Dia nak selamatkan diri dia supaya tak masuk Hotel Sungai Buloh. Pasal kita ada 3 hotel. 1 Hotel Kajang. 1 Hotel Sungai Buloh. 1 dekat Perak, Hotel Taiping. Pasal penjara pertama Malaysia, Taiping, bukan Bagan Datuk, bukan Sungai Buloh. Tempat aku sahaja, berasal tu. Itu saya tuan rumah. Waktu tu saya akan bagi dia nasi wangi.
Ini pertama. Calon kedua, Perikatan Nasional. Apa itu Perikatan Nasional? PN, Pengkhianat Negara. Tengok, daripada pengerusi timbalan naik pengerusi setiausaha. Mana satu bukan katak? Mana satu bukan katak? Betul tak? Okey, pengerusi dia Tan Sri Mahyadin Yassin. Pengkhianat kepada mandat rakyat. Betul? Jadi katak politik. Timbalannya siapa? Peja dari Tambun. Lagi pengkhianat katak besar. Betul? Siapa apa? Dia punya ahli majlis tertinggi siapa? Azmin Ali. Itu katak lagi. Ada katak jantan, ada katak betina, ada katak liwat juga ada. Itu saya tak tahulah. Okey, tapi kita jelas boleh nampak di mana ini adalah sebuah perikatan yang tidak bermoral, tidak berprinsip, tidak berintegriti. Okey, saya semalam baru bergurau dengan YB Kuan Eng. YB Kuan Eng sekarang sudah jadi jutawan. Wah, kaya betul dia ni. Saya tanya YB Kuan Eng, mengapa? Apakah rahsianya dia boleh jadi jutawan dalam 3-4 tahun ini? Dia tak makan rasuah, dia tak ambil duit rakyat. Tetapi apa saya YB Kuan Eng boleh jadi jutawan? Pasal dia hari-hari menang kes fitnah. Pemimpin PAS, hari Isnin fitnah. Selasa fitnah. Lepas tu Rabu fitnah. Jumaat saja tak fitnah. Itu pasal dia sibuk. Tapi yang lain hari fitnah. Tengok pengerusi PAS Perak. Kalah kes fitnah kepada Kuan Eng, bayar RM200,000. RM200,000. Dia kata dia parti penunggang agama tapi kaki fitnah. Berapa pemimpin parti pencacai agama ini sudah hilang dan kalah kes fitnah, saman fitnah dekat mahkamah. 10 jari pun tak boleh kira. Oleh kerana itu, kita jika nak pulihkan ekonomi negara, hanya satu-satu saja tokoh yang benar-benar memahami ekonomi dan pastikan stabil, mata wang kita kembali stabil. Iaitu lain bukan dari calon Perdana Menteri Pakatan Harapan yang akan berasal dari negeri Perak, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengapa kita pilih Anwar? Hulu balang Anwar, Samsul Iskandar. Mengapa kita pilih Anwar? Satu undi untuk Samsul adalah satu undi untuk Anwar Ibrahim. Dia proksi Anwar dekat Bagan Datuk. Pasal Anwar tak boleh bertanding di 10 kerusi. Dia sekarang terikat dekat Tambun. Kena hantar hulu balang dia. Brigadier General dia. Datang di Bagan Datuk. Ini sangat penting. Mengapa? Kerana Anwar satu-satu Menteri Kewangan yang betul-betul boleh memulihkan ekonomi negara. Bayangkan, waktu Anwar jadi Menteri Kewangan, dia adalah Menteri Kewangan pertama dan terakhir membentangkan belanjawan lebihan negara kita. Waktu dia jadi Menteri Kewangan, kerajaan untung. Macam tadi kita pakai ini gendang lah. Aneh, pandai. Untung. Jika pilih ke Barisan Nasional, pilih Barisan Nasional, kadang-kadang untung. Kadang-kadang untung saja. Tapi pilih Pakatan Harapan, hari-hari untung. Pilih UMNO BN, tak untung. Itu bezanya sekarang, faham? Undi siapa? Pakatan! Kita boleh! Ada yang cakap boleh, nanti 19 hari bulan jangan hilang bayang. Nanti jangan pergi pula Taj Mahal, tak lupa balik sini. Saudara-saudari sekalian, waktu Anwar jadi Menteri Kewangan, bukan saja ringgit stabil. Kita perlukan kedudukan ekonomi negara kembali ke landasan yang betul. Saya tanyalah, sekarang 3 orang calon Perdana Menteri. Ahmad Zahid faham ekonomi? Dia faham tak? Tak tahu kan, tak erti ekonomi? Mahyadin Yassin, waktu itu dia kunci kita dekat rumah 2 tahun MCO. Ingat lagi? Kita semua kena kunci dalam rumah, dia senyap-senyap pergi pinjam dari Along. 1 tahun pinjam 100 bilion. 2 tahun hampir 400 bilion dia pinjam. Hutang dia pinjam, kita semua kena tanggung. Pakcik, makcik, kita yang tanggung. Tahukah? Malam ini saya nak beritahu supaya Ane, Ama, pakcik, makcik semua faham sekarang keadaan ekonomi negara kita. Tahukah
Saudara-saudari, sekarang ini setiap anak Malaysia lahir, cucu pakcik lahir malam ini sudah hutang 45,000. Tak tahu kan? Ini semua stabil, ini semua baik. Tapi sebenarnya, waktu Anwar jadi Menteri Kewangan, hutang negara 98 bilion. Sekarang berapa? 1,4 trilion. 1,4 trilion bahagi 32 juta orang. Aneh, kamu hutang 45,000. Tahniah siapa ucapkan. Muti, you kena bayar. Aneh, you pun 45,000. Aneh, you pun 45,000. Datuk Seri, you pun 40,000. Sebab itu 4 orang sudah 180,000. Tambah lagi, semua hancur kacai. Semua ilek pucik. Orang India cakap, ilek pucik. Bukan saja daripada kasu ilek. Kasu ilek. Ini bukan main-main tau. Itu makcik kena bayar. Nanti siapa saja datang rumah dekat kampung bagi 100, 200, kita kena jadi pengundi pijat. Duit kita ambil, kenduri kita makan. Undi tetap harapan. Undi tetap harapan. Kerana kita kena pandai. Ini musim pilihan raya, bila jahit datang, jabat tangan bagi 500. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi kita bila pergi undi, bismillah. Kita undi harapan juga. Selesai. Bila siapa-siapa boleh bagi kamu duit ini, dia bagi sekali. Lepas tu rasuah 5 tahun. Lepas tu 5 tahun datang lagi, bagi sekali. Lepas tu dia rasuah 5 tahun lagi. Kita pengundi yang bijak. Ini sekarang, ini zaman abad 21. Zaman abad 21, kita kena pandai. Jika makanlah. Ada kari, bagi kari. Ada sari, pakai sari. Tak apa. Yang penting, undi tetap harapan. Kerana hanya Pakatan Harapan saja yang betul-betul nak selamatkan ekonomi negara. Sekarang, apa isu pun tak penting. Yang penting, ekonomi. Duit pun tak ada. Sekarang besok nak masak apa pun tak ada. Okey, semua ni sekarang harga barang sudah naik gila. Ringgit jatuh gila. Gaji tak cukup. Kita nak tunggu lagi kerajaan gagal nak selamatkan kita. Itu adalah Tom Cruise cakap Mission Impossible. Saudara-saudari, ini misi pertama kita. Yang kedua, misi kedua kita nak buat apa? Kena pastikan undi kita satu undi untuk harapan. Adalah satu undi untuk hapuskan najis rasuah. Kerana rasuah, jalan kita berlubang-lubang. Kerana rasuah, bangunan sekolah kita daif. Kerana rasuah, kita punya duit hutang semakin tinggi. Mereka sapu sakau, orang kata dekat Pawagam ada mak kilau. Tapi dekat Barisan Nasional ada mak sakau. Nak undi mak sakau lagi, bila dia sapu kamu punya duit, ni nak marah siapa? Kita nak marah siapa? Oleh kerana itu, ada seorang tokoh akademik beritahu saya, pemimpin yang bodoh lahir dari pengundi yang bodoh. Jika tak ada pengundi yang bodoh, macam mana pemimpin bodoh boleh jadi pemimpin? Siapa yang beri mereka kuasa? Siapa yang beri perasuah ini kuasa? Kerana ada yang kita, orang Melayu kata mengelamun. Mengelamun itu tak sedar diri, belum tak bangun lagi. Sudah 65 tahun. Sudah tiba masanya kita pastikan. Supaya kita bangkit, pastikan Malaysia bersih, berintegriti. Kita perlukan sebuah kerajaan yang berpaksikan kepada integriti dan urus takbir yang baik. We want a government with good governance. That is most important for the country now. Ini adalah misi kita. Pastikan semua penyamun, pengkhianat, penipu. Saya masih ingat 2 hari lepas. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Selepas Parlimen bubar telah pun titah. Tuanku Sultan Selangor titah minta pengundi. Jangan mengundi pengkhianat. Jangan mengundi perasuah. Jangan mengundi penipu. Inilah misi rakyat Malaysia. Pastikan hanya mereka yang betul-betul tulus, bersih, memberikan jaminan untuk bersihkan kerajaan, dimasukkan dalam parlimen. Masuk dalam Dun Perak. Yang rasuah itu kita sapu, semua masuk penjara Kajang ataupun hotel Sungai Buloh. Ini adalah misi kedua kita. Misi ketiga kita. Tahukah mengapa?
Sudah sampai 65 tahun. Aneh. Cukuplah. Misi ketiga kita dengan undi harapan. Kita pastikan we want a new Malaysia. Politik baru, masyarakat majmuk. Kita kena fikir, anak Melayu, anak kita. Anak India, anak kita. Anak Cina, anak kita. Kerana kita semua adalah anak Malaysia. Aneh. Kita kena pastikan pemimpin kita betul-betul jaga semua kaum. Tak kira kamu akau, mutu, ataupun ahli. Kita kawan selama-lamanya. Bayangkan, mengapa Melayu, Cina, India tak boleh bersatu? Mengapa Melayu, Cina, India tak boleh jadi sanak saudara? Apa salahnya Melayu, Cina, India sebagai satu keluarga? Kita semua bersatu kerana panji kita bersekutu membawa mutu. Pastikan Melayu, Cina, India sebagai satu bangsa Malaysia bersatu di bawah panji Pakatan Harapan. Ini sangat-sangat penting. Sudah tiba masanya. Marilah kita bersatu bangkit. Makcik, tolonglah. Beritahu anak-anak, marilah kita bangkit kali ini. Kita tolak ini politik osobiah perkauman. Ini politik pencacai agama. Oleh kerana mereka tidak ada idea bagaimana nak uruskan. Bayangkan Kelantan. Negeri Kelantan Darul Naim. Dulu antara negeri yang paling kaya. Lepas ditadbir oleh parti politik pencacai agama. Yang sehari-hari menunggang agama hanya demi kepentingan politik sendiri. Hari-hari kafe menkafe. Samsul Iskandar pun kena dikafekan. Apa ini? Ini bukan politik. Ini adalah taktik kotor untuk racun. Racun. So that our mind is stuck. You cannot, tak boleh fikir. Dia main agama racun hari-hari ditaburkan. Ini adalah racun bukan madu. Makan madu dapat kencing manis lah. Tapi makan racun cepat-cepat. Sudah pergi mana? Makan racun sama ada hospital ataupun Batu Nisan adalah tempat terakhir. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Kita adalah keluar anak Malaysia. Jangan kita biarkan orang politik nak hari-hari main sentimen kaum agama. Inilah masa yang kita bangkit pastikan. Kerajaan fokus kepada good governance. Sudah 65 tahun negara kita merdeka. Sampai bila kita kena dipecah belahkan. Dulu orang putih English, mereka what they do? British colonial, the infamous policy is divide and rule. Divide and rule. Barisan Nasional jadi kerajaan, dia pun main politik yang sama. Sudah sampai masanya benteng perkauman kita robohkan. Benteng pencacai agama itu kita lepaskan. Pastikan Melayu, Cina, India. Kita bangun bersama. Menang kita menang bersama. Kalah kita kalah bersama. Orang Melayu kata berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Inilah semangat Pakatan Harapan untuk Malaysia yang tercinta ini. Saudara-saudari sekalian, yang paling penting 19 hari bulan November. Ramai tak tahu lagi. Tadi saya baru dapat telefon. Itu makcik tanya saya, Warbi, anak saya dah 30 tahun, belum daftar jadi pengundi. Nak pergi mana post office nak daftar? Halo, makcik, pakcik ni. Sekarang ini tak payah daftar lagi. Dulu Kerajaan Pakatan Harapan jadi kerajaan, siapa saja capai umur 18 tahun boleh terus layak mengundi pada 19 hari bulan November. Marilah kita menangkan Samsul Iskandar. Menangkan Anwar Ibrahim. Kemenangan harapan adalah kemenangan rakyat kita bersama. Inilah masanya rakyat bangkit. Jangan tunggu lagi. Jika 5 tahun lagi saya khawatir. Semalam saya jumpa dengan sekumpulan penganalisa ekonomi. Pakar-pakar dari industri pembangkang. Ada Maybank, ada lain-lain semua. Mereka beritahu saya. Dia tunjukkan report. Dia kata jika BN menang, habislah. Ringgit jatuh 1 tukar 5. Makcik mungkin tak faham. Ayo ringgit jatuhlah. Negara kita adalah negara pengimport. Makcik tak faham kot. Roti yang kita makan, import. Gandum yang kita makan, import. Songkok yang kita pakai pun, import. Semua import.
Betul, seluar dalam kapal pun import juga. Tekstil kita, semiconductor kita, kereta kita, semua bahan kita import. Bila ringgit jatuh, habislah. Semua naik gila harga. Pasal kamu punya duit sudah tak ada nilai. Mengapa Singapura punya boleh stable? Kerana kerajaan dia bersih. Mengapa Malaysia ringgit drop? Kerana sini kerajaan gagal. Bandingkan, sekarang semua orang jelas. Ini adalah isunya, bukan lain. Seperti waktu itu, masih ingat lagi, tahun 1996, Bill Clinton lawan Bush dekat pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. The famous word is, he called Bush idiot. He called idiot, stupid lah. The issue is about economy. Pilihan raya kali ini, isu dan masalah paling penting, ekonomi. Siapa yang dapat selamatkan ekonomi, kita akan undi dia. Dan antara 3 orang calon PM, hanya seorang saja yang betul-betul faham ekonomi. Iaitu lain bukan dari Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan jika ada kawan-kawan dari Tambun, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Aneh, Amar, kita sudah tunggu 65 tahun. Akhirnya Perak akan ada seorang Perdana Menteri yang betul-betul berjiwa rakyat. Yang betul-betul memahami ekonomi. Dan jika dia jadi Perdana Menteri, saya yakin di mana Anwar akan membawa lonjakan ekonomi di negeri Perak Darul Rizwan ini. Yakinlah sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia, beliau mempunyai kaliber. Dan orang kuat dia akan membantu dia di Putrajaya. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, hanya ada 22 hari saja. Only another 22 days to go. This is the time we stand united regardless of race and religion. We have to call out our Malaysian dream. Semua rakyat bangkit dengan impian Malaysia. Kita bersatu untuk menangkan calon Pakatan Harapan. Dengan 3 misi yang saya ulangi, yang saya tegaskan tadi. Pertama, pulihkan ekonomi. Kedua, hapuskan rasuah. Ketiga, kita pastikan supaya ini politik asobiah, penunggang agama dan juga perkauman ditinggalkan. Kerana orang Melayu, Pak Cik selalu ajar saya, ambillah yang jernih, tinggalkan yang keruh. Inilah jernih yang sesuci embun pagi, bagaikan harapan baru. Iaitu Pakatan Harapan untuk kita semua. Saudara-saudari sekalian, malam ini sebenarnya tontonan dekat live cukup hebat. Tadi kita punya tim kata dah hampir 5,000 kawan-kawan kita sekarang tentang tonton di sini. Semalam ceramah Dato' Sri Anwar 19,000. Dan sekarang gelombang rakyat semakin menjadi. Jangan macam ini, tengok kita malam ini, yang tonton sini 5,000 orang. Oleh kerana itu, inilah semangat. Bila Melayu, Cina, India bersatu. Saya selalu kata, apabila seekor nyamuk ataupun seekor bee, how do you call bee? Tebuan. Lebah. Seekor lebah terbang, kita tak rasa apa. Tapi sejuta lebah bersatu, semua orang akan takut. The thing that the government fear most is when people stand together as one. When we stand united, the government will fear us. The government will have to take care of us because they have to listen to us. Because they tahu tanpa sokongan rakyat, mereka tidak akan dapat bermaharaja lela lagi. Dengan ini, saya rasa penduduk di Pagan Datuk, marilah kita siap saga. Semboyang sudah berbunyi. Inilah masanya. Kali ini kita hantar calon yang hebat, bekas timbalan menteri, Dato' Sri Samsul Iskandar. Dia lepaskan kawasan yang selamat, datang ke kawasan yang paling bahaya. This is the spirit, this is the courage, this is the semangat kita harus berikan. Boleh tak kita semua pastikan kita sokong Samsul Iskandar? Kami berkait. Saya rasa jika malam semangat ini, marilah kita pastikan. Setiap kita jangan hanya dengar ceramah, lepas tu balik tidur, sembahyang. Jangan. Lepas tu kita turun medan perang kerja bersama Dato' Sri Samsul Iskandar. Marilah kita apa video,
Yang WhatsApp yang kita terima, tolong pakai jari. Free punya, tak payah. WhatsApp ke, WeChat ke, TikTok ke, tuk, 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 tuk. Share, 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 share. Ini sangat-sangat penting. Kerana kita tak ada duit. Semua iklan BN Bencana Negara sudah sapu. Okey, RTM itu Radio TV Malaysia, mereka sudah sapu. Semua berita kita disekat. Tapi kita tidak akan mengalah. Kita tidak akan mengaku kalah. Kerana saya percaya kemenangan akhirnya akan menjadi milik rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat adalah perjuangan Pakatan Harapan. Dengan ini, saya rasa ada lagi penceramah yang lain. Jika tidak, 3 misi kita ingat baik-baik. Kita tunggu hari penamaan calon. Lepas ini saya akan jemput. Dah sudah dapat temu janji di mana Dato' Sri Anwar Ibrahim akan turun ke Bagan Dato' berkempen. Waktu itu marilah kita satu kali pastikan kemenangan rakyat milik kita semua. Dengan ini saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Khususnya kepada penganjur, kakanda saya. Walaupun saya nampak lebih tua, dia lebih handsome. Okay? Tapi dia memang orang hebat. Saya pastikan dia akan berhijrah dari Melaka, duduk di Bagan Datuk. Jangan lagi kena duduk sini. Tapi tahun ini belum kahwin lagi, boleh. Okay? Masih muda lagi pasal tahun ini belum kahwin. OK， sekian terima kasih rumah-rumah Nandri， 谢谢大家，让我们一起努力，希望启航再创辉煌。谢谢各位，感谢，谢谢大家。